Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Jun bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Kerajaan pertimbang allowance latihan industri pelajar intern. Juga jualan rahmah Aidiladha legakan rakyat. Isu allowance untuk mahasiswa yang menjalani latihan industri atau intern masih menjadi perdebatan. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata kerajaan akan meneliti isu allowance intern yang perlu diberi perhatian serius agar mendapat pertimbangan sewajarnya. Kata beliau, pihak Kementerian Sumber Manusia akan memberikan maklum balas dalam tempoh terdekat berhubung isu berkenaan. Menurut Sivakumar, secara prinsipnya, beliau bersetuju dengan pandangan mahasiswa tersebut yang mana intern tidak boleh dianggap sebagai buruh percuma berikutan pelajar yang menjalani latihan industri berdepan cabaran kewangan kerana perlu menanggung kos pengangkutan, makanan dan tempat tinggal. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius oleh kerajaan. Dan saya sebagai Menteri Sumber Manusia, saya juga akan melihat perkara ini sebagai suatu perkara yang harus diberi perhatian yang serius, di mana perkara ini juga telah dibangkitkan dalam ILC, International Labour Conference, supaya perkara ini diberi pertimbangan yang sewajarnya di seluruh dunia. Alright, di mana mereka interns ini tidak boleh dianggap sebagai buruh percuma, dan kita akan telitikan perkara ini dan kita akan beri maklum balas yang sewajarnya dalam tempoh terdekat. Sivakumar mengulas demikian berhubung laporan seorang pelajar Universiti Awam yang menyuarakan kebimbangannya untuk bertahan sepanjang menjalani latihan praktikal pada Oktober ini. Pelajar wanita itu menyifatkan mereka bukan buruh percuma serta menyuarakan pandangannya selepas melihat permohonan latihan industri menawarkan allowance dengan jumlah yang kecil, malah ada yang tidak memberi allowance langsung. Isu pemakaian jururawat hospital awam yang dikatakan ketat dan tidak mematuhi syariah sebelum ini tidak perlu diperbesarkan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pihaknya mempunyai etika pemakaian yang jelas dengan garis panduan yang telah ditetapkan. Dan etika itu jelas, pakaian bagaimana, dan saya rasa tak ada masalah. Yang paling penting sekarang ni ialah saya dah sebut juga, kita dah pun luluskan pematangan Kertas Putih Kesihatan dan apa perkara-perkara yang kita perlu beri keutamaan, ya. Dan keutamaan itu ialah sebenarnya yang lebih penting penyampaian perkhidmatan kepada rakyat, ya. Perkhidmatan promotif healthcare kepada rakyat, itu yang lebih pentinglah. Jadi saya rasa setakat ini saya lihat pakaian itu tak ada isu lah. Beliau mengulas kenyataan Ahli Parlimen Kuantan Wan Razali Wan Noor yang mempersoalkan etika pemakaian jururawat wanita yang didakwa berpakaian ketat dan tidak patuh syariah. Dalam perkembangan lain, Dr. Zaliha memberitahu pihak kementerian turut akan memaklumkan pencapaian dan aspirasi kesihatan awam kepada rakyat menerusi pelan komunikasi strategik yang diwujudkan. Dalam perkara berasingan, Dr. Zaliha berkata kementeriannya akan meneliti saranan dalam membenarkan pesakit kanser membeli susu formula khas di hospital dengan harga lebih murah. Katanya cadangan pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN itu perlu diperhalusi dengan cermat memandangkan ianya turut membabitkan soal kesihatan pengguna. Itu kita kena tengok dululah, kita kena tengok detail tentang susu apa, kandungan susu sesuai ke tak sesuai dengan penyakit kanser, pesakit kanser dan sebagainya. Dan kita tengoklah kalau perlu dan mungkin kita di pihak kementerian ada kepentingan ataupun memberi kepentingan kepada pesakit, kita boleh perhalusilah perkara itu. Semalam media melaporkan KPDN akan berbincang dengan Menteri Kesihatan supaya pesakit kanser dibenarkan membeli susu formula khas di hospital dengan harga lebih murah berbanding pasaran.
Menurut Menteri KPDN Datuk Sri Salahuddin Ayub, susu formula untuk pesakit kanser bukan barang kawalan dan harganya mahal kerana ia diimport. Pegawai polis wanita yang terbabit dalam kejadian mencemuh dan menghina anggota polis pangkat bawahan di Taman Sri Gombak, Batu Cave Khamis lalu ditahan. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omahan berkata pegawai wanita itu ditahan awal pagi tadi bagi melengkapkan siasatan berhubung kes berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Semalam, suspek yang juga penjawat awam tu sudah memberikan keterangan di bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak. 2 hari lalu, tular video memaparkan seorang wanita didakwa mengeluarkan kata-kata hinaan kepada anggota polis. Individu berkenaan dipercayai seorang pegawai polis yang meninggikan suaranya dengan mengatakan anggota polis berkenaan tidak layak menegurnya. Dan kisah tular itu tidak habis di situ. Hari ini viral satu lagi video membabitkan pegawai polis wanita berkenaan di kawasan parkir pusat beli belah di Brickfield. Kejadian didakwa berlaku ketika dia bersama ibu dan neneknya yang berada di dalam kereta. Namun secara tiba-tiba datang sebuah kenderaan ingin masuk ke parkir kosong dan pemandu membunyikan horn serta memarahi wanita terbabit. Inilah orangnya. Cantik you punya Q-Tex. I suka you punya Q-Tex. Sultan Kedah, Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah menzahirkan harapan agar isu berkaitan sejarah Kedah, terutama pajakan Pulau Pinang, tidak dinoktahkan secara melulu. Sebaliknya dibincangkan demi rakyat negeri itu. Titah baginda, hakikat bahawa tanah Pulau Pinang hanyalah dipajak perlu diperjelas secara terang, berlandaskan fakta dan tanpa prejudis. Baginda turut mengingatkan bahawa pembentukan negara Malaysia tidak menjadi titik yang membenarkan sejarah Kedah yang telah wujud sekian lama dipadamkan. Baginda bertitah hakikat bahawa Pulau Pinang hanyalah dipajak juga perlu diperjelaskan secara terang, berlandaskan fakta dan tanpa prejudis. Walau bagaimanapun perbincangan mengenai perkara ini haruslah disulami dengan fakta berasas dan dapat dan tepat. Adalah lebih baik kiranya fakta ini dikaji secara ilmiah dan lebih tersusun agar dapat dijadikan rujukan serta membawa kebaikan kepada generasi. Hal ini adalah kerana sejarah merupakan sebuah kebijaksanaan terpenting dalam mengajar kita seni bernegara. Baginda bertitah demikian ketika berucap bersempena hari keputeraannya yang ke-81 di Istana Anak Bukit Al-Usta. Dalam perkembangan sama, Sultan Salahuddin bertitah bahawa peristiwa lampau telah meletakkan negeri dalam keadaan yang sukar dan terpaksa bersetuju dengan perjanjian-perjanjian berat sebelah. Kerajaan tidak berniat jahat untuk menyekat peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Sebaliknya, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga kini, ketua pembangkang masih tidak melakukan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fazilah Yusof yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan soal tersebut. Satu hal yang dibangkitkan ialah kerana peruntukan kawasan parlimen ini. Kadang-kadang ahli parlimen tegur saya kerana tidak diluluskan. Saya nak jelaskan begini. Saya selama jadi dalam pembangkang tidak pernah mendapat peruntukan itu. Tapi kemudiannya semasa Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, dia mencadangkan supaya ada rundingan di antara pembangkang dan kerajaan. Dan saya bersetuju. Dan bila ada rundingan itu, kita setuju beberapa prinsip, ya, tentang bincang soal belanjawan, hak untuk menolak undang-undang boleh, terus bangkang di parlimen boleh. Jadi setelah ada perbincangan itu, kita meterai persefahaman. Ya. Saya sebagai ketua pembangkang tentunya terpaksa hadir. Kalau Perdana Menteri panggil, saya hadir dan ada wakil-wakil yang berbincang. Bila saya cuba kerajaan perpaduan ini, saya minta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fazilah
untuk mengetuai pasukan pihak kerajaan untuk bincang ketua pembangkang. Perkara ini belum berlaku. Tok Mat, dia kalau baik berlaku, saya kata kalau berlaku esok hari Isnin, selesai persetujuan pemeterai itu, hari Selasa saya luluskan peruntukan. Terdahulu, beliau memaklumkan polisi kerajaan pimpinan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Yaakob yang memulakan sesi perbincangan antara pembangkang dan kerajaan sebelum peruntukan itu disalurkan. Katanya kerajaan perpaduan pimpinannya mengekalkan polisi itu dan meminta ahli parlimen pembangkang menemui wakil kerajaan bagi tujuan tersebut. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap di majlis penyampaian cek peruntukan 7.76 juta ringgit untuk menyiapkan pembinaan Masjid At-Taqwa Mukim Alu Pasir, Tumpat. Bergambar pre-wedding jurus maksiat. Aidil Adha mendapat sambutan hangat orang ramai. Tinjauan di Pangsapuri Fasa 5 dan 6 Putrajaya pagi tadi, harga yang ditawarkan peniaga amat rendah dan berbaloi. Sekilogram ayam dijual sekitar RM7, sotong RM7 sekilogram. Akila Dahalan ada laporannya. Jualan rahmah yang saya kunjungi hari ini tertumpu di Presin 9 Putrajaya. Pelbagai barangan basah dan kering ditawarkan pada harga yang berpatutan dan stok yang disediakan oleh peniaga juga mencukupi. Sekurang-kurangnya 16 barangan rahmah tersenarai antaranya ayam, daging, telur, minyak dan tepung yang dijual oleh rakan strategik. Bagi pengguna, jualan ini amat membantu mengurangkan beban kewangan mereka. Harga ramah yang dibagi ni bagi saya sangat memadai dengan harga yang tertera pada hari lah. Macam sotong, harga ayam sekilo lebih, harga RM7, sotong RM7 sekilo, harga telur RM3.50, sangat membantulah kepada persokongan rendah macam kita orang ya. So harga pun berpatutan, so dia boleh murah daripada harga pasaran yang kita dapat selalu lah. So mungkin hari-hari biasa kita tak dapat dengan harga ni. So bila semua tu ni dapat harga, boleh mengurangkan kos sara hidup dia orang untuk dapatkan bekalan makanan tu dengan harga yang murah. So far alhamdulillah lah, sangat-sangat seronok sebab ramai sangat orang yang datang kan. Kita pun tak sangka ada jualan rahmah macam ni. Lepas tu berbaloi lah dengan harga semua rendah daripada harga pasaran. Lepas tu kita macam berbaloi sangat lah. Lepas tu segar, ikan-ikan pun macam memang okey lah, okey sangat. Harga rahmah Aidil Adha ditawarkan kepada pembeli sehingga 28 Jun ini dengan potongan harga sehingga 30%. Sementara itu, orang ramai turut mengharapkan agar inisiatif yang dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup ini akan terus dijalankan. Boleh kan adakan setiap hari. Setiap hari. Betul, balik kerja terus. Harga kan boleh tahan harga kan. Jadi jualan harga yang dia jual ni memang berbaloi, berpatutan. Memang sangat dialu-alukan kalau dapat buat setiap minggu. Lagilah dapat banyak membantulah penjawat awam yang kebanyakannya memang golongan yang kurang berkemampuan. Selain di Putrajaya, jualan rahmah Aidil Adha ini sedang berjalan di seluruh negara. Rata-rata pengunjung memanjatkan rasa kesyukuran mereka dalam jualan rahmah yang telah dilancarkan ke 600 dun di seluruh negara. Mereka juga mengharapkan agar inisiatif ini berterusan supaya dapat membantu mereka dalam perbelanjaan harian. Laporan Akila Dahalan, Berita Al-Hijrah. Budaya gambar pre-wedding di kalangan umat Islam semakin menjadi ikutan kepada pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga. Menurut pendakwah Muhammad Hassan Adli Yahya, pre-wedding tidak digalakkan bagi mengelakkan berlaku ikhtilat, khalwat dan menaikkan syahwat sebelum akad nikah. Jelas beliau lebih baik budaya itu dilakukan selepas pasangan menjalin ikatan yang sah kerana pasangan itu bebas melihat, duduk atau memegang pasangan masing-masing. Kat mana ruang yang dibolehkan? Kalaulah kata dibolehkan sekalipun, adakah kita boleh menepati syarat-syarat ini? Yang pertama, tidak berlakunya ikhtilat dan khalwat. Boleh tak kita penuhi perkara itu? Yang kedua, tidak boleh bergambar berdekatan berduaan. Yang ketiga, tidak boleh bergambar yang menaikkan syahwat.
Biasanya orang pre-wedding ni gambar mesti dah nak mandang mata dia, saat petah lagi kalau bersentuhan. Yang keempat, jangan bertabarus. Boleh tak kita jaga perkara ni? Biasa boleh tak kita nak bergambar jauh-jauh? Kan jadi tak kena kan dengan pre-wedding yang difahamkan begitu. Sebaiknya kalau pada saya ada baiknya kalau kita nak bergambar pasangan suami isteri ni biarlah selepas akad nikah. Tambahnya, setiap pasangan pengantin yang ingin mendirikan rumah tangga perlu mencari ruang keberkatan sebelum berkahwin. Jika mereka berkeinginan membuat gambar pre-wedding, ia boleh dibuat berasingan tanpa bertemu antara pasangan. Tegasnya, perkara ini bagi mengelakkan fitnah dan mengelakkan diri melakukan zina. Guna strategi sukan bermotor dalam ibadah tawaf dengan mengelak bertembung jemaah dalam kumpulan besar. Malah bekas pelumba motosikal negara era 90-an, Wazi Abdul Hamid berkata dia tidak akan cucuk angin kerana berada di belakang jemaah besar tersebut lebih selamat daripada mencilok. Wazi ke Tanah Suci bersama bapa mertuanya sebagai pengiring. Beliau bersara sebagai pelumba profesional pada 2007, kini giat menjadi konsultan mempromosi keselamatan jalan raya untuk beberapa agensi kerajaan. Menariknya, pengalaman di litar lumba digunakan sebagai strategi ketika mengerjakan tawaf kerana bukan mudah untuk melakukan ibadah tersebut 9 hari menjelang wukuf Arafah. Ketika ini, hampir semua jemaah haji telah berada di Mekah menjadikan kawasan tawaf semakin sesak dan padat. First kali ialah saya akan avoid the big groups. Macam contohnya kita akan nampak big groups like geng-geng daripada China, geng-geng daripada Indonesia, dia berkumpulan. So it's like dia macam wave lah. Macam budak motor juga kan. Macam wave, jadi kita bukanlah celok. Kita first kali kita akan pastikan kita tak bertembung secara langsung. Yang keduanya, kita akan berada di behind orang-orang yang macam geng-geng Uzbek kan, besar-besar. So kita berada di belakang diorang lah. So itu antara taktik yang kita buat lah. Masa tawaf, ayah akan pegang tali beg saya. So dia akan sentiasa berada di belakang saya lah. Ini strategi lah cerita. Dia bukan cucuk angin lah. Tambah beliau, pertembungan masa, kekuatan dan azam dalam litar lumba antara perkara yang perlu diaplikasinya dalam menghadapi jemaah dari serata dunia. Pertama di sini kita akan bertembung dengan masa. Sama juga kita kat sana kan kita masa. Kita nak cepat. Yang sini kita perlukan kekuatan. Sama juga. Geng muda kan beranilah berani. Dan kita pula bertemu dengan pihak yang kita tak jangka kan. And then yang ketiganya ialah keazaman kita untuk kita nak buat. So benda-benda macam ni sebenarnya merangsang kita punya ni lah. So saya seronok. Berada di sini seronok. Laporan Sadiq Hakim Azman dan Imran Nordin dari Mekah untuk Berita Al-Hijrah. Al-Kausar EduKids AKE, tadika kanak-kanak terkenal sekali lagi berjaya mencipta rekod Malaysia dalam Perhimpunan Sukan Kanak-kanak terbesar di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif yang juga pengarahnya, Datuk Dr. Bahtiar Alif Ibrahim berkata, penganugerahan ini kali ketiga diterima sekaligus memecahkan rekod lamanya dengan berjaya mengumpulkan seramai 4,439 kanak-kanak melalui AKE Sports Carnival kali ini. Kali ketiga kita memecahkan rekod kita sendiri selepas PKP. Selepas PKP. Tahun lepas kita berjaya mencatatkan lebih kurang dalam 3,300 lebih kurang 3,400. Tahun ni alhamdulillah kita dah pecahkan rekod kita sendiri which is 4,439. Kami sangat berbesar hati dan kami rasa inilah pembuktian yang kami boleh buat pada ibu bapa which is we are very committed to give the best to your kids. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis penganugerahan The Malaysia Book of Record dalam Perhimpunan Sukan Kanak-kanak terbesar di Malaysia di AKE Carnival Sport 2023 di 99 Wonderland Park yang telah disaksikan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli. Sementara itu, Ketua Pengarah Operasi Al-Kausar EduKids, Nur Fadilah alias, karnival sukan ini bertujuan membantu merangsang kemahiran dan perkembangan kanak-kanak termasuk golongan berkeperluan khas seperti autism, kelewatan pertuturan, disleksia, GDD dan lain-lain. Salah satu objektif kita ni, kita nak beri yang terbaik untuk anak-anak dan ibu bapa AKE Sport Carnival yang lain. Instead of di padang biasa dan sebagainya. So kami milih anak-anak ni boleh beriadah bersama ibu bapa, mereka boleh tengok animal sambil tu belajar. So pendahan itu yang kita pilih di Al-Kausar EduKids.
Dalam pada itu, ibu bapa yang ditemui bersyukur dan gembira kerana dapat mendidik serta meluangkan masa bersama anak-anak mereka dengan suasana dan cara yang berbeza. Sports ni bukan hanya untuk anak tapi dia untuk family sekali, and dia ada kawan-kawan dia sekali kat sini. Kalau kat sekolah kita hantar diorang je, kita tak tahu apa macam mana dia interact dengan kawan-kawan dia kan. So kat sini boleh jumpa kawan dia, lepas tu parents pun ada games juga di sini. Sangat bagus. Seronok. Sport Carnival Al-Kausar kali ni memang best sebab kita dapat spend time dengan family. Okay, lepas tu anak saya dapat kenal animals sebab selalu kita tunjuk kat dalam buku kan, kita tunjuk dekat YouTube kan. So kali ni bila dia nampak, macam tadi dia nampak monkey kan, so tu, oh ni monkey ya, macam tu. Al-Kausar Edukids menyasarkan dapat membuka lebih 500 cawangan dalam tempoh 3 tahun serta melahirkan lebih ramai kanak-kanak dan usahawan yang berjaya dan berkualiti. Nasib seorang wanita yang menderita penyakit kanser usus sejak tahun lalu bagaikan jatuh ditimpa tangga apabila suaminya pula terpaksa dipotong kaki akibat kencing manis. Nurhayati Harun, 43 tahun, disahkan menghidap kanser usus tahap 4 pada November tahun lalu dan telah menjalani pembedahan di Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ pada Disember 2022. Ibu kepada 3 anak yang menetap di Kampung Gong Gemia di Kuala Terengganu itu berkata, kaki suaminya Muhammad Husaini Husin 42 tahun yang menghidap kencing manis sejak 18 tahun lalu itu telah dipotong sehingga ke paras lutut pada Mei lepas. Lebih sedih, anak keduanya Muhammad Haras Fahim 16 tahun meninggal dunia pada 7 Jun baru-baru ini akibat kemalangan jalan raya di hadapan HSNZ selepas melawat ibu bapanya yang ketika itu sedang menerima rawatan di hospital berkenaan. Sebelum ini dia berniaga air batu campur, namun kini terpaksa menguruskan suaminya yang terlantar dan hanya bergantung hidup dengan pendapatan anak sulungnya Muhammad Hairi Fitri yang juga orang kelainan upaya OKU pembelajaran. Sekarang ni suami pula terhakik, jadi terpaksa tak boleh buat kerja apa-apa dah. Sekarang ni harap bantu anak-anak je lah. Anak-anak pun ada orang KU, jadi saya nak suruh dia pun maklum je lah. Budak-budak kan. Jadi saya ni anak ni ada bagi orang bagi kok. Kalaunya bagi ada kerja, bagi upah ada lu dalam 200, ada tu ada 400 dalam sebulan. Nurhayati berkata suaminya ada menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM200 sebulan. Namun ia tidak mencukupi untuk menampung keperluan seperti lampin pakai buang, jarum insulin, susu khas dan ubat. Lebih-lebih lagi anak bongsunya Mariam Hana Fatiha 7 tahun yang bersekolah darjah 1 juga memerlukan perbelanjaan bagi pembelajarannya. Saya harap ada yang nak bersumbang tu kursi roda ataupun katil khas untuk suami agar dia bolehlah nak pergi jalan, pergi kemari ke dalam rumah. Senang nak urus, nak mandi apa semua. Bagi mereka yang ingin membantu, sumbangan boleh disalurkan ke akaun BSN milik Nurhayati Harun yang tertera atau hubungi beliau di talian 011 2555 0572. Selepas ini, 100 penumpang feri nyaris maut. Yang baru kami terima, penyimpan mohor besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1444 Hijriah ialah pada 20 Jun. Oleh yang demikian, Hari Raya Korban jatuh pada 29 Jun. Kita teruskan kepada berita antarabangsa. Di Kathmandu, seorang maut dan sekurang-kurangnya 25 lagi hilang dalam banjir kilat dan tanah runtuh akibat hujan lebat yang melanda timur Nepal. Kematian pertama dilaporkan sejak musim hujan itu di negara itu.
Menurut pegawai kerajaan Nepal Bimal Paudil, hujan lebat menghanyutkan projek hidroelektrik yang sedang dalam pembinaan di Sungai Hewa di daerah Shangkuwashaba Timur Nepal di mana terdapat 16 pekerja dilaporkan hilang. Satu mayat ditemui ketika polis mencari pekerja yang hilang. 9 orang turut hilang dalam banjir kilat dan tanah runtuh di daerah Tapiljung dan Panchtar yang bersempadan dengan India di timur. Hujan tahunan di Nepal yang penting untuk tanaman lazimnya bermula pada pertengahan Jun dan berterusan hingga September. Lebih 100 penumpang serta kru dalam perjalanan ke Pulau Bohol, Filipina berdepan detik cemas selepas feri dinaiki mereka terbakar. Namun dalam insiden jam 4.30 pagi waktu tempatan itu, kesemua penumpang dilaporkan selamat. Esperanza Star dilapor terbakar ketika dalam perjalanan dari wilayah Siquijor ke wilayah Bohol di tengah Filipina yang mengambil masa kira-kira 2 jam. Api dan kepulan asap hitam kelihatan dari 2 dek di bahagian hujung feri. Sejurus kebakaran itu, pasukan pegawai pantai dikerah untuk memadamkan api dan menyelamatkan mangsa. Setakat ini tiada maklumat terperinci mengenai punca kebakaran. Kumpulan pertama jemaah Haji Yaman dari ibu kota sana berlepas ke Arab Saudi. Penerbangan yang membawa 277 jemaah itu adalah yang pertama sejak lapangan terbang sana ditutup selepas kempen ketenteraan diterajui Arab Saudi untuk mengusir Husi. 2 lagi penerbangan akan berlepas pada Isnin dan Selasa. Gabungan tentera dari 9 negara Arab diketuai Arab Saudi telah mengawal ruang udara Yaman sejak gerakan Husi yang bersekutu dengan Iran pada Mac 2015. Sementara itu, Yaman Airways baru-baru ini mencapai persefahaman dengan Arab Saudi untuk mengendalikan 4 penerbangan ketika musim haji dari Sana'a ke Jeddah. Menyingkap tragedi hitam akibat konflik kemanusiaan di Yaman, ratusan ribu nyawa telah terkorban dalam pertempuran. Konflik itu telah memburukkan lagi isu kekurangan bekalan makanan dan sumber air kepada rakyatnya yang disifatkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Serta ikuti Globe Al Hijrah 8.45 malam ini dengan tajuk Status Quo Al-Aqsa Terancam. Saya Fazida Mustafa, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.